Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama dalam pengajian kitab Risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih membincangkan risalah yang pertama, iaitu kitab Ummul Barahin, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishin bi qira'atihi. Jadi kita sampai pada muka surat 14. Penulis radhiyallahu anhu setelah membincangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menyempurnakan pemahaman, maka penulis dan semua ulama-ulama Ahlussunnah menyatakan sifat-sifat yang berlawanan. Kerana terdapat satu kaedah yang umum, bil adad tatamayyazul asya', dengan perkara-perkara berlawan, maka sesuatu perkara tidak akan menjadi lebih jelas dan mudah difahami. Kan sebagaimana panas, kan apabila kita bandingkan dan kita lawankan dengan sejuk, maka ia lebih mudah difaham. Berbanding sekiranya kita ingin menerangkan kepada seseorang apakah panas, bagaimanakah rasa panas, maka dengan kita menyatakan lawan panas iaitu sejuk, maka terus difahami oleh kebanyakan manusia. Maka salah satu kaedah untuk menerangkan sesuatu perkara di dalam agama Islam dan yang diamalkan oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum ialah menyatakan sifat-sifat yang mustahil setelah menyatakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka susunan dan tertib tersebut difahami juga daripada Al-Quran, daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya setelah Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia ialah Rabb, dia ialah Tuhan yang Maha Agung yang mencipta alam, mentadbir alam, menjaga alam dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan makhluk yang amat bertentangan dengan dirinya, menyatakan makhluk yang tidak sama langsung dengan dirinya, menyatakan satu perkara yang berlawanan, yang bertentangan dengan dirinya, iaitu Al-Alamin. Difahami daripada itu bahawa dengan Al-Alamin tadilah dikenali siapakah Rabb tadi. Dengan kita mengetahui hakikat alam semesta lah, maka kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Rabb. Bagaimanakah dapat kita memahami penjagaan dan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemeliharaan, pengekalan dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah Imam Sanusi dalam muka surat 14 ni, dia mula membahaskan tentang sifat-sifat yang mustahil. Pertama ni ialah al-adam, maksudnya iaitu tidak wujud. Maka mustahil Allah Ta'ala yang mencipta alam semesta, al-alamin, tidak wujud. Dan kedua ialah hudus, artinya baru dicipta. Dan ketiga, turuwul adam, artinya binasa. Keempat, al-mumathalatu lil hawadis, maksudnya antara sifat yang mustahil, yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah serupa dengan makhluk yang baharu. Maka Imam Sanusi semasa dia membincangkan tentang sifat yang keempat ini, maka Imam Sanusi menggambarkan beberapa bentuk persamaan yang mesti dinafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara inilah Imam Sanusi menyatakan bahawa antara sifat yang mustahil yang termasuk di bawah keserupaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk ialah dengan menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jirim. Bermaksud zat Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai isi padu. Jadi ini adalah satu akidah yang salah. Dan Imam Sanusi juga menyatakan bahawa
ataupun berada pada sesuatu arah bagi sesuatu jirim. Beriktikad yang Allah Subhanahu wa taala berada di atas bumi ataupun di bawah bumi ataupun di atas langit ataupun di bawah langit ataupun di kiri bumi ataupun di kanan bumi ataupun menjadi paksi bagi sesuatu jirim yang lain. Jadi antara sifat yang mustahil ialah kita mengatakan bahawa bumi di kiri Allah atau kanan di kiri Allah, maka itu semuanya ialah mustahil. Ataupun dengan beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala memerlukan tempat dan masa. Ataupun dengan beriktikad Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat yang bercantum-cantum yang dihukumkan sebagai besar, ataupun cantuman tadi sedikit maka dihukumkan sebagai kecil. Adapun kita beriktikad yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan dirinya dengan mencipta alam semesta, dengan mewajibkan sesuatu perkara atau memfardukan sesuatu perkara atau melakukan sesuatu perkara. Sebagaimana manusia apabila dia tadi makan, maka di situ ada niat ingin menyempurnakan kekurangan, iaitu kelaparan yang ada pada dirinya, maka dia makan untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencipta alam semesta, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia solat, mengarahkan manusia menyembahnya, ketidak sekali-kali tujuan Allah menyembah kerana ingin menyempurnakan kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan semua yang disyariatkan oleh Allah, semua hukum hakam bermula daripada bab ibadat dan diiringi dengan kitab muamalat, yang diiringi dengan kitab munakah dan jinayat, kesemuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemanfaatan manusia. Moga-moga manusia tadi boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat yang telah disyariatkan. Dari itu antara perkara yang dinyatakan oleh Imam Sanusi yang menggambarkan keserupaan dengan makhluk. Maka yang pertama sekali yang ditekankan oleh Imam Sanusi ialah Allah Subhanahu wa taala tidak berjirim dan tidak mempunyai isi padu, yang melazimi ataupun yang memestikan dia tadi mempunyai arah, sama ada di atas kan ataupun di bawah ataupun di kiri ataupun di kanan. Jadi sekarang ni amat penting di dalam ilmu tauhid. Kenapa bila kita membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Terdapat banyak ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Taala, "Qul huwallahu ahad." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Allahus samad, tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan antara ayat yang lain ialah surah ataupun ayatul kursi yang dibaca. Dan terdapat banyak lagi ayat-ayat yang lain kan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi untuk memahami perbahasan tentang persamaan tadi ataupun menafikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesamaan dengan makhluk, maka ada baiknya kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Abil Fatah Asy-Syahrastani yang dipanggil sebagai Al-Milal wan Nihal. Jadi Imam Syahrastani menyatakan bahawa ketahuilah bahawa ulama-ulama Islam ataupun para cendekiawan Islam di zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tadi mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang azali, seperti sifat ilmu, seperti sifat kudrat, hayat, iradat, sama', basar dan kalam. Sifat keagungan, sifat al-ikram, sifat al-jud, al-in'am, memberi nikmat, al-izzah, keagungan, al-azamah, kebesaran. Maka oleh sebab itu, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, maka maklum di sisi mereka yang hidup, kan, di 3 kurun yang pertama, mereka maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kudrat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alul lima yurid, Allah Taala tadi maha melaksanakan apa saja yang dia inginkan, maka daripada lafaz yurid, ulama-ulama yang hidup di zaman
tabi'in atau tabi'in, dan sebelum daripada itu mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat iradat. Jadi terus tu Imam Asy-Syahrastani menyatakan, begitu juga mereka tadi mensabitkan sifatin khabariyatin, sifat-sifat yang berbentuk perkhabaran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, dan seperti firman Allah taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan mereka tadi mengatakan bahawa sifat-sifat ataupun nas-nas ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang diistilahkan sebagai ayat mutasyabihat. Maka mereka berkata, kita mesti beriktikad bahawa nas ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menamakannya sebagai sifat khabariyah, sifat-sifat yang berbentuk perkhabaran. Jadi Imam Syahrastani menyambung bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka tadi bertemu dengan ayat-ayat yang berbentuk sifat khabariyah, yang berbentuk ayat-ayat yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kan mempunyai anggota sama seperti makhluknya, maka Imam Asy-Syahrastani menyatakan bahawa Ahli Sunnah radhiyallahu ta'ala anhum, setelah mereka tadi menyatakan bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang difahami dari segi bahasa, makna yang menunjukkan kepada jisim, kan, makna yang menunjukkan kepada mengambil ruang, makna yang menunjukkan kepada berisi padu, objek dan sebagainya. Setelah mereka tadi beriktikad bahawa zahir lafaz yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak boleh difahami terus-menerus sebagaimana difahami pada anggota badan manusia, itu yang diistilahkan dalam ilmu tauhid sebagai at-ta'wil al-ijmali. Maksudnya mereka tadi memalingkan ayat, memalingkan zahir lafaz daripada makna asalnya kepada makna lain. Maksudnya makna asal tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka tadi bersepakat menyatakan ayat-ayat mutasyabihat, zahir lafaznya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka berpegang dengan ayat muhkam yang amat kuat, iaitu firman Allah taala, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu apa pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah tadi mereka berpecah kepada dua kumpulan. Kan, setelah mereka menafikan zahir lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriktikad laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu apa pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka faftaraqu firqataini, mereka tadi berpecah kepada dua kumpulan. Setengah daripada mereka ialah golongan ulama yang mentakwilkan lafaz-lafaz tersebut kepada makna-makna yang bersesuaian dengan lafaz. Kan, seperti lafaz al-yad ditakwilkan dengan makna al-qudrat. Kan, seperti lafaz al-wajah kan ditakwilkan dengan makna az-zat. Dan Imam Syahrastani juga menyatakan bahawa sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang tidak mentakwil secara terperinci, maksudnya mereka tidak meletakkan makna kepada lafaz ziyad, mereka tidak meletakkan makna secara terperinci, secara khusus kan kepada lafaz al-wajah dan sebagainya. Dan mereka berkata, arafna bimuqtadal aqli anna Allah ta'ala laysa kamitslihi syai', kami telah mengetahui kan dengan tuntutan akal, maksudnya dengan ketetapan akal kami, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apa pun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk-makhluknya, dan tiada satu pun daripada makhluknya menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'na bidzalika, dan kami berpegang dengan akidah yang putus, kan, dengan akidah yang pasti tentang hakikat demikian. Cuma kan mereka berkata, illa anna la na'rifu ma'na al-lafzil waridi fihi, kecuali kita tidak mengetahui apakah makna lafaz yang datang tadi. Maksudnya apabila Allah Ta'ala menyatakan tentang al-yad, maka mereka berkata, kami tidak mengetahui makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kami beriktikad bahawa zahir lafaz tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa, dan seperti firman Allah Ta'ala, khalaqtu biyadai,
Dan seperti firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuk. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka berkata, kami tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui tafsir dan takwil ayat-ayat tersebut, bahkan yang menjadi kewajipan ke atas umat Islam. Yang bahkan menjadi tuntutan ke atas umat Islam ialah beriktikad bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berkata, kami ahli sunnah wal jamaah benar-benar berpegang dengan akidah tersebut. Jadi daripada beberapa kalam tadi itu kita faham bahawa ahli sunnah wal jamaah, kan mereka tadi mentakwilkan keseluruhan ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil ijmali, dengan takwil secara umum, yang bermaksud tidak memahami ayat-ayat tersebut dengan zahir lafaznya, kerana ini bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Jadi memalingkan lafaz daripada zahir makna itu diistilahkan sebagai takwil ijmali. Maksudnya mentakwil secara umum. Tetapi apabila diperincikan sebagaimana yang dilaksanakan ataupun sebagaimana yang diusahakan oleh sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka memperincikan lafaz zat dengan makna kudrat, kan mereka memperincikan lafaz wajah dengan makna zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu diistilahkan sebagai at-tawil at-tafsili, kan takwil yang terperinci secara khusus bagi setiap lafaz. Jadi Imam Asy-Syahrastani setelah menyatakan sedemikian, maka dia menyatakan satu pernyataan yang amat penting. Summa inna jama'atan minal mutaakhirin zadu ala ma qalahu salaf. Kemudian dia kata, datang satu kumpulan setelah 3 kurun yang pertama tadi, datang satu kumpulan yang mereka tadi menambah atas apa yang telah dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka faqalu, maka mereka berkata, la budda min ijra'iha ala zahiriha fawaqa'un fi tashbih sarf wa dhalika ala khilafi ma'taqadahu salaf. Maksud datang kumpulan yang digelar oleh ulama ahli sunnah satu masa dahulu sebagai al-mujassimah ataupun al-musyabbihah ataupun al-hashawiyah. Mereka tadi berkata, la budda min ijra'iha ala zahiriha, mestilah melalukan ataupun mestilah memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut ala zahiriha, mengikut zahir lafaz. Jadi Imam Syahrastani menyatakan fawaqa'an fit tashbih as-sirf, maksudnya mereka tidak terjatuh ke lembah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak dengan makhluknya. Dan Imam Syahrastani menaskan bahawa wa dzalika ala khilafi ma'taqadahu salaf, akidah mentashbihkan ataupun akidah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, berarti kalau Allah Ta'ala tadi duduk ataupun berada di langit, di atas aras dan sebagainya, maka itu ialah bercanggah dengan apa yang diiktikadkan oleh 3 kurun yang pertama, iaitu sahabat tabi'in dan tabi'in. Kan 3 kurun yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik kurun dari segi akidahnya, dan sebaik-baik kurun dari segi amalan fiqhnya, dan sebaik-baik kurun dari segi amalan tasawufnya. Maka kesemua mereka yang hidup di 3 kurun yang pertama tadi tidak pernah mentashbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, dan mereka tidak pernah beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat di atas aras, di kiri, di bawah dan sebagainya. Maka itulah yang dinyatakan oleh Imam Syahrastani. Jadi sekarang Imam Syahrastani menyatakan, daripada manakah akidah ini datang? Daripada manakah idea menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk ni datang? Daripada manakah idea ataupun pendapat ini diambil? Maka Imam Syahrastani menyatakan, walaqad kanat tashbihu sirfan khalisan fil yahud la fi kullihim bal fil qurra'in minhum idh wajadu fi at-taurati alfazan kathiratan tadullu ala zalik. Summa asy-syi'atu fi hadhihi asy-syari'ati waqa'u fi ghuluwin wa taqsir. Jadi ini nas yang amat penting. Maksudnya Imam Syahrastani menyatakan bahawa i'tiqad atau pemahaman menyamakan Tuhan dengan makhluk, kan maksudnya menganggap Tuhan bertangan, kan menganggap Tuhan tadi berjasad, ataupun menganggap Tuhan tadi sama dengan makhluk, ataupun menganggap Tuhan tadi bertempat di atas, di bawah, datang, pergi dan sebagainya.
Itu ialah akidah yang diambil, yang wujud secara penuh fil Yahud di sisi orang-orang Yahudi. Cuma Imam Shahrastani menyatakan la fi kullihim, bukan pada semua dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang awam, bal fil qurra'ina minhum, bahkan dari kalangan orang terpelajar dari kalangan Yahudi. Kerana iz wajadu fit Taurat, kerana mereka mendapati di dalam kitab Taurat alfazan katsiratan tadullu ala zalik, terdapat banyak lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada anggota. Maka apabila mereka membaca Taurat dan mereka mendapati lafaz-lafaz yang menunjukkan seolah-olahnya Allah Ta'ala tadi mempunyai anggota, maka mereka membaca tanpa panduan, mereka membaca tanpa bimbingan daripada Allah, kan mereka membaca tanpa nur petunjuk di dalam hati mereka untuk memahami kebenaran, maka mereka tadi tersalah faham lalu beriktikad yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjasad, berjisim dan sebagainya. Kemudian Imam Shahrastani menyatakan thumma Syiah, begitu juga satu kumpulan dipanggil sebagai Syiah. Di dalam syariat Nabi Muhammad, mereka juga terjurumus dalam lembah tadi, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang melampau dari kalangan mereka, maka mereka menyamakan imam-imam mereka seolah-olah dia tadi sebagai Tuhan yang Maha Suci. Adapun mereka yang amat merendahkan kedudukan Tuhan, maka mereka menyamakan Tuhan tadi seolah-olahnya dia tadi sebagai salah seorang daripada makhluk. Jadi ini nas kenyataan daripada Imam Shahrastani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, menyatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum mempunyai i'tiqad yang amat putus, yang pasti bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Jadi apa saja nas yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada anggota, ataupun yang menunjukkan kepada tempat, ataupun yang menunjukkan kepada perpindahan kan daripada satu tempat, datang, pergi, turun dan sebagainya, maka kesemua nas-nas tersebut mestilah dipahami di bawah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Cuma sekarang ni sekiranya kita lihat mengapakah ajaran-ajaran seperti Yahudi yang bersungguh-sungguh kan, ataupun yang amat kuat menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dan begitu juga seperti mana Allah Ta'ala berfirman Uzair, mereka tadi beriktikad manusia sebagai anak Tuhan. Dan kita tengok juga bagaimana agama Nasrani, mereka beriktikad bahawa Nabi Isa tadi sebagai Tuhan, kan, maksudnya dalam bentuk manusia. Dan bagaimana kita dapat lihat tadi ada satu kumpulan kan yang menganggap manusia dihukumkan sebagai Tuhan, ataupun Tuhan tadi dihukumkan sebagai salah seorang daripada manusia. Dan Imam Shahrastani juga menyatakan bahawa ada terdapat kumpulan yang melampau kan dalam mentasybihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan ataupun memahami zahir ayat tadi secara langsung kan tanpa mentakwilkannya. Jadi kita dapat lihat kebanyakan agama di dunia, kebanyakan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka akan menjasadkan Tuhannya. Sebagaimana kita lihat berhala, kan mereka mentajsimkan Tuhannya. Sebagaimana kita melihat ajaran-ajaran yang menggambarkan Tuhan mereka, kan, dengan tangan yang banyak, dengan anggota yang banyak, lalu mereka mengukir patung-patung yang amat banyak menggambarkan Tuhan mereka. Dan begitu juga di dalam agama Islam sendiri, apabila kita beriktikad Tuhan tadi berjasad, ataupun Tuhan tadi bertempat, ataupun Tuhan tadi mempunyai anggota, boleh pergi, datang dan sebagainya, sebagaimana akidah Yahudi tadi, mereka tadi memang mentasybihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Dan sebagaimana akidah Nasrani tadi, mereka menganggap manusia kan ialah sebagai Tuhan. Maka sekarang kita dapat memahami apakah tujuan yang umum, ataupun apakah rahsia di sebalik penyamaan tersebut. Mengapakah disamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten oleh kesemua ajaran-ajaran, walaupun mereka tadi datang daripada berbagai-bagai bentuk, kan, datang daripada berbagai-bagai kaum, kan, datang daripada berbagai-bagai bangsa, tapi kita dapat lihat terdapat satu titik persamaan, iaitu mentajsimkan Tuhan, menganggap Tuhan tersebut berjasad, kan, menganggap Tuhan tersebut mempunyai anggota, menganggap Tuhan tadi yang disembah, kan, Tuhan yang mencipta alam semesta, boleh dijasadkan, boleh dilihat, boleh berjalan, boleh pergi, balik dan sebagainya. Maka apabila kita mengkaji apakah tujuan yang paling hujung yang ingin dicapai oleh
ajaran-ajaran yang tersalah tadi, maka kita dapat lihat kesemua tadi seolah-olah menyediakan ataupun mewujudkan tapak untuk terzahirnya Dajjal agar dia tadi mengaku bahawa dia tadi ialah Allah, untuk dia tadi mengaku bahawa dia ialah Tuhan. Sekarang sebagaimana kita maklum Dajjal, kan apabila dia zahir di alam, apabila dia zahir di akhir zaman, dia akan zahir dalam bentuk manusia. Jadi apabila dia zahir dalam bentuk manusia, ahli sunnah wal jemaah dengan akidah mereka yang amat kuat, kan dengan akidah mereka yang menyatakan bahawa laisa kamitslihi syai', bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan boleh berjasad, kan tidak akan boleh berjalan, kan tidak akan boleh duduk di hadapan manusia, berdiri, terbang dan sebagainya. Maka dengan akidah tadi, moga-moga ahli sunnah wal jemaah mereka akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Maka oleh sebab itu kita diarahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masiihid Dajjal. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kami mohon lindung daripada fitnah Masih Dajjal. Dan setiap hari apabila kita rukuk, kita akan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maksudnya kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku yang menciptaku, yang memeliharaku, yang maha agung. Tujuan penyucian tadi maksudnya Subhana yang kita baca setiap hari, pagi, petang, siang dan malam, bertujuan untuk kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala keserupaan dengan makhluk. Dan tujuan disuruh kita membaca tasbih, kan tujuan disyariatkan tasbih di dalam solat ialah agar bacaan yang kita baca bertujuan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia akan membersihkan hati manusia daripada akidah-akidah yang salah. Jadi bayangkanlah, kan masa kita umat Islam amat ditekankan dengan tasbih tadi. Masa kita dalam rukuk, kan kita membaca Subhan Rabbiyal A'la wa Subhan Rabbiyal Azim, dan ditambah lagi dengan Subhan Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Ruh. Masa kita amat menyucikan Tuhan, kan daripada segala bentuk persamaan. Tetapi kita dapat lihat dalam masa yang sama, ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Islam dan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jemaah, mereka akan cuba menukarkan Tuhan tersebut, kan daripada Tuhan yang tidak menyamai manusia kepada Tuhan yang berjasad. Ada yang menyembah Tuhan dalam bentuk bulan, kan ada yang menyembah bulan dalam bentuk tokong, kan ada yang menyembah Tuhan dalam bentuk binatang, kan ada yang menyembah manusia sebagai Tuhan, kan ataupun ada yang menganggap Allah Subhanahu wa taala berjasad, berjisim dan sebagainya. Cuma sekiranya kita kaji balik semula, apakah tujuan kan daripada kesemua ajaran tadi mempunyai satu titik persamaan, kesemuanya sebagai muqaddimah, kan kesemuanya sebagai persediaan kan untuk terzahirnya Dajjal. Kerana apabila Dajjal tadi terzahir dalam bentuk manusia yang berisi padu, kan dalam bentuk manusia yang berjasad, maka mereka yang selama-lamanya menyembah Tuhan yang berisi padu dan berjasad, maka mereka mudah untuk menerima Dajjal tadi sebagai Tuhan. Maka oleh sebab itu kita mohon lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan agar memelihara akidah diri kita, kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana kita amat takut kan sekiranya akidah Ahlussunnah tadi tertanggal ataupun dicabutkan daripada diri manusia, maka pada ketika itu dia tidak ada lagi benteng untuk menghalang dirinya daripada kesesatan yang akan dibawa oleh Dajjal ataupun kesesatan yang akan dibawa oleh pengikut-pengikut Dajjal. Kan kerana mereka tadi akan menyatakan bahawa Tuhan ialah seperti yang kamu dapat lihat di hadapan kamu sekarang. Tuhan kamu ialah Dajjal, kan yang membawa syurga dan neraka di tangannya. Maka pada ketika itu, kan akidah yang tidak kuat, akidah yang sememangnya menjisimkan Tuhan, akidah yang sememangnya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka pada ketika itu dia akan amat mudah tertipu. Kerana sememangnya dia percaya Tuhan tadi seolah-olah menyerupai makhluk. Dan apabila muncul satu makhluk yang mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menyesatkan manusia, maka amat mudah untuk dia menerimanya sebagai Tuhan. Maka oleh sebab itu kita amat penting kan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' tersebut. Bahkan setengah ulama akan menyatakan bahawa kesimpulan semua akidah yang ingin dicapai di dalam perbahasan kitab-kitab tauhid kan ditulis oleh Ahlussunnah wal Jamaah ialah i'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai satu apa pun dengan alam semesta,
tidak menyerupai mana-mana makhluk yang baru, tidak menyerupai apa saja sifat makhluk yang baru, maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mesti kita sematkan di dalam diri kita. Kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memelihara akidah umat Islam dan menjauhkan mereka daripada fitnah Masih Dajjal, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam memahami agamanya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.